الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan setinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita syukur alhamdulillah Allah masih beri kekuatan, panjangkan umur, masih beri ruang kita dapat melakukan perkara-perkara yang insya-Allah dengan tujuan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan redha dan rahmat Allah Allah akan berikan apa yang telah Allah janjikan kepada kita, yakni dengan syurga yang hanya akan diperolehi bagi orang-orang yang benar-benar memiliki takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita bersih sikit sempena dengan Isra dan Mi'raj. Walaupun Isra dan Mi'raj itu pandangan kuat, para ulama mengatakan ia berlaku pada bulan Rabiul Awal. 27 Rajab ni mari mana dia masyhur dalam kalangan kita, sehingga kan kemarin kebetulan jatuh hari Khamis bersamaan dengan 27 Rajab. Ramai yang forward dalam bahasa politik bagi apa? Di luar tak balik. Misi berantai dia tak mula cerita tentang kelebihan beramal pada 27 Rajab, termasuk puasa, perbanyakkan sedekah. Ia tidak waris dalam catatan menurut pandangan Islam, tidak ada. Karena tarikh berlakunya Isra itu bukan suatu perkara yang menjadi keutamaan pun untuk kita bahaskan. Karena dia tidak tepat, tarikh dia tidak tepat. Bila sebenarnya berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj itu, masing-masing ulama ada pandangan. Ada yang kata 5 tahun sebelum Nabi hijrah, ada yang kata 3 tahun, ada yang kata sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
Itu tentang bila tarikhnya. Ada yang kata Rajab, ada yang kata Rabiul Awal, ada yang kata pada bulan-bulan selain daripada dua itu. Jadi kemarin ni kalau siapa yang tak puasa, maka puasalah kerana ia hari Khamis sebagai suatu hari yang sering dilakukan puasa sunat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana dia 27 Rajab, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang salah, yang tidak tepat, bahkan dia boleh membawa perkara yang tidak kena pada tempatnya untuk kita sandangkan niat kita itu. Apapun tuan-tuan muslimin muslimat yang dalam hati Allah, peristiwa Isra kekal menjadi satu peristiwa yang sangat istimewa pada hayat baginda kita sallallahu alaihi wasallam, pada kita sebagai umat Islam yang beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada pandangan mereka yang mencari ruang untuk melihat kepada titik-titik kelemahan supaya Islam itu dipandang sebagai satu agama yang jauh dari kebenarannya. Sebab itu dalam peristiwa Isra ini, apa yang kita boleh sebut tentang Isra dan Mi'raj itu? Ia suatu mukjizat, yang Allah kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu bentuk perjalanan yang melibatkan perjalanan darat dan juga perjalanan udara. Perjalanan daratnya yang menghubungkan antara Mekah dan juga Baitul Maqdis, dan perjalanan udara yang menghubungkan antara bumi dan langit, sehingga Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Al-Muntaha, kita kata tempat terakhir yang Nabi boleh sampai. Sidrah, pokok-pokok bidara yang banyak ada di kawasan itu. Mungkin dulu, bagi orang-orang dulu, bagi Abu Lahab, bagi Abu Sufyan, bagi Abu Jahal, perjalanan Nabi yang berlaku dalam Isra dan Mi'raj ini, kedua-duanya adalah satu perjalanan khayaliyah, suatu imajinasi saja. Muhammad ini datang cerita kat kita suatu perkara yang hanya ada dalam imajinasi dia saja. Walaupun Nabi dah buktikan perjalanan itu dengan Nabi boleh cerita balik, Baitul Maqdis ni ada berapa pintu, Masjid Al-Aqsa ada berapa pintu, tiang dia lagu mana, Nabi boleh cerita, menunjukkan bahawa Nabi pernah sampai. Tapi itu tidak menjadi suatu persoalan kepada orang musyrikin pada ketika itu. Kerana apa? Mustahil, tak mungkin. Hang nak pergi ke mana ni? Perjalanan yang jarak dia lebih dari 1000 kilometer, pergi pada malam yang sama, balik semula. Bukan takat itu saja, cerita pula kata naik sampai ke langit, turun pada malam yang sama dan balik pada ketika itu. Tapi bagi kita hari ini, kalau takat 1000 kilometer, nak jalan terbang dari Al-Ustaz, pergi Kuala Lumpur, pergi Johor, 45 minit je. Pagi kita naik dari Pulau Pinang pukul 6, 6.45 sampai di Senai, pergi mesyuarat. Selesai mesyuarat petang pukul 5, ambil pula flight balik turun dari Senai, turun Penang, balik Penang, 45 minit sampai. Pukul 7 boleh sampai Pulau Mutiara dengan teknologi yang ada pada hari ini. Hari ini orang boleh kata tak mustahil, sebab kalau ada kenderaan yang bawa kita dengan kelajuan yang tertentu, maka kita boleh sampai. Di Jepun hari ini ada teknologi yang telah mereka bina dan mereka telah guna. Kereta api mereka boleh pergi sejam selaju 4000 km sejam.
4,000 kilometer sejam. Tuan boleh tengok dalam YouTube, tuan cari kereta api laju Jepun. Ada orang yang buat catatan vlog dia, dan dia masukkan dalam YouTube. Dia menggunakan kamera dia, dia letak dia punya masa dia pernah bertolak dari Osaka, tak silap saya. Jarak antara Osaka ke Jepun ni ke Tokyo lebih kurang 500 km lebih dari 530 km. Dia pemula naik kereta api ni, mula dia bergerak pukul 8 pagi. Dia syak sampai di Tokyo 8-10 minit pagi. 10 minit saja mengambil masa. 500 km jarak dia. Dia tunjuk di depan tu ada skrin dia, berapa dia punya kmh dia. Dia punya kelajuan dia. Naik 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000. Dia tunjuk di tepi sama orang. Mula boleh nampak lagi rumah tu rupa dia bentuk lagu mana. Lepas tu dia syuk 10 minit 500 km. Kalau nak israf dengan kelajuan itu 20 minit Nabi boleh sampai daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sebab 1000 km. Hari ini kita boleh percaya kerana apa? Sudah ada teknologi itu, dengan kestabilan dia, dengan laju dia tidak mengganggu apa-apa. 10 minit sampai. Nak pergi Kuala Lumpur 10 minit sampai. Malah nak daripada Pulau Kedai ni, kita buat satu session di Pulau Kedai ni, kita tengok pergi Kuala Lumpur 10 minit sampai. Namun apa yang kekal menjadi suatu perkara yang tak boleh kita nak temui akal kita untuk kita fikir, baik kita di sini ataupun mereka di sana yang punya kecanggihan menawarkan alam semesta ini naik ke atas angkasa raya sana, ialah bagaimana Nabi naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan apa-apa kenderaan pada ketika itu. Nabi bergerak di darat ini dengan borak. Kita boleh deskripsikan borak itu bagaimana. Ada dicatatkan dalam banyak kitab-kitab sejarah tentang binatang yang namanya borak atau tunggangan yang namanya borak ini. Tapi bagaimana Nabi naik ke langit? Apa kenderaan yang Nabi guna? Roket apa yang Nabi pakai? Itu kekal, satu misteri. Tapi bagi kita ia bukan satu misteri kerana kita beriman. Tanggungjawab kita ialah kita beriman dengan apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq itu hanya kerana bila dia diceritakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Nabi, dia kata kalau yang cerita itu adalah Muhammad, jauh daripada itu pun aku boleh percaya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam membicarakan tentang insan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka di sana para orang halis, mereka cuba nak bawa kepada kita suatu bentuk kefahaman bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini hanya dianggap sebagai seorang hero masyarakat, seorang yang genius, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia nak bawa pikul tu saja. Betul tuan-tuan pernah tengok kan? Ada buku yang disenaraikan dalam buku tersebut 100 orang, 100 pemimpin dunia paling hebat. Namun satu dalam senarai pemimpin dunia ni kubuhlah Abraham Lincoln ke siapa kali kubuh. Nombor satu adalah Muhammad, nombor satu di dunia.
Siapa yang senarai ni? Bukan tokoh kita, bukan tokoh Islam yang senaraikan, tapi tokoh mereka. Kenapa mereka letak Nabi duduk nombor satu? Memang mereka tak boleh nafikan bentuk kepimpinan Nabi kita SAW yang berjaya merubah suatu kawasan yang kering, tandus. Bukan dekat kering tandus dari sudut pembangunan, kering tandus dari sudut pemikiran, kering tandus dari sudut ketamadunan. Tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan oleh tanah Arab pada ketika itu, melainkan hanya ada Kaabah dan juga air Zam-Zam. Kalau tanpa Kaabah dan air Zam-Zam pada masa itu, tidak ada pun pedagang-pedagang yang mau lintas dan berhenti untuk ambil air. Tak ada di Mekah. Jangan kita duduk marah kat Saudi tadi kan. Macam-macam kadang kita nak pergi umrah di Mekah, macam-macam perangai dia buat kan. Kita kata hampa ni kalau tak tanah Mekah dengan Madinah ni, kami tak jejak lah kaki tanah apa nama Arab Saudi ni. Alah betul lah juga. Tidak ada apa-apa. Tetapi kebangkitan Nabi kita SAW pada ketika itu, apa yang Nabi berjaya buat? Orang Arab yang sentiasa bergaduh, berkelahi, macam-macam hal. Hak ni dengan kelompok dia, hak ni dengan kelompok dia, hak ni dengan warna dia, hak tu dengan warna dia. Tak pernah boleh bergabung baik. Takkan tak main Nabi Melayu pun, biar ramai ada Nabi Melayu yang muncul. Kita bukan ada kabilah sangat pun, tapi sengaja cari pasal bagi wujud kabilah-kabilah. Masa berkawan dengan kabilah itu tak apa, masa dah tak berkawan macam-macam, semua benda tak kenal. Masa berkawan semua benda kenal. Ni jam Arab, dia punya sifatnya pada ketika itu, siapa kuat dia akan menjadi raja. Apa undang-undang dia? Undang-undang dia kata aku yang punya. Kalau aku menang, aku yang tentukan apa undang-undang yang aku nak buat. Di Madinah, Aus dan Khazraj tidak pernah berdamai. Tidak pernah berdamai. Ada saja isu-isu yang akan tercetus antara kedua-dua kelompok ini. Tetapi datangnya Nabi kita SAW 13 tahun yang pertama, walaupun kita mungkin mengatakan Nabi tidak berjaya, tetapi itu bukan tidak berjaya, tetapi ia adalah suatu ruang untuk Nabi dapat melihat dan membina kematangan Nabi dalam dakwah ini. Akhirnya Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi sudah punya suatu gambaran bagaimana untuk membina sebuah negara yang punya perlembagaan, punya peraturan, dan Nabi sebagai penguasa dia. Di Mekah Nabi tak boleh bertindak sebagai penguasa. Karena orang-orang lama yang Datuk berakat sebagai pimpinan yang ada di Mekah pada ketika itu, dia pun tak akan boleh bagi ruang itu kepada Nabi. Tidak dengan di Madinah. Nabi sampai setelah 2 tahun tubuhnya piagam Madinah. Nabi sebagai pimpinan, sebagai pemimpin paling tinggi dalam negara Madinah pada ketika itu, Nabi dapat punya ruang untuk membina negara itu berdasarkan fikrah wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa sebenarnya, tuan-tuan? Apa intipati kepada Islam yang Nabi bawa ini? Setelah masyarakat Arab macam-macam dia punya cara dia, bergaduh sana dan sini, tak pernah ada kesudahan, Nabi membawa nilai kemanusiaan yang cukup tinggi dalam mesej utama dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Iqa, persaudaraan. Orang lain semua gagal, Nabi datang dengan Al-Iqa, mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Hanya orang Yahudi pening. Orang Yahudi pening. Macam mana Nabi boleh buat hal ini?
Dulu bergaduh, tak tahu nak habaq, pantang jumpa. Tapi sekarang dah boleh duduk. Sampai hari ini kita dah tak dengar cerita. Mana kalau kita pergi Madinah tak jumpa dia kata, ni aku ni kaum Aus ni, Tuhan yang pergi kedai tu, depa tu Khazraj. Tak ada. Hilang terus warna-warna kabilah itu, hilang terus jurang-jurang yang memisahkan. Ini yang dilihat bahawa kehebatan yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diangkat oleh mereka-mereka, bukan kita. Karena mereka nak habaq kat kita, mereka nak kita ni percaya macam mereka percaya bahawa Nabi ni yang namanya Muhammad ini, dia ni boleh memimpin dengan baik, boleh membina tamadun di tanah Arab itu dengan begitu hebat, hanya kerana dia cerdik saja. Hanya kerana Nabi ini cerdik, genius, abqari. Maka sebab itu dia diangkat menjadi hero masyarakat, hero rakyat, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Nabi memang berasal daripada rakyat biasa. Dia pernah ajak kita daripada apa? Jauh daripada nubuwah itu, jauh daripada kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini suatu gerakan pemikiran yang memang dah berjalan lama orang. Orang tadi dah berjalan lama orang. Dah habaq kat kita. Sebab itu bila dikumpul Nabi sebagai pemimpin paling besar, sebagai pemimpin paling agung, mereka bukan beriman dengan Nabi pun. Mereka tak beriman. Kalau mereka beriman dengan kenabian itu, mereka dah jadi Muslim dah. Mereka dah jadi Muslim. Mereka mungkin percaya bahawa Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Tetapi bagi mereka, Tuhan Allah ini ada isteri dan ada anak. Sebab itu tak sama Allah dengan God, itu tak sama. Tak boleh pakai. Karena Allah yang kita beriman, Allah yang mengutuskan nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengucapkan syahadah kita melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita melafazkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Pada masa yang sama kita kena mengaku juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang dia hanya nak lafazkan yang pertama itu saja, aku mengaku Tuhan itu Allah, tapi tentang Muhammad sebagai Nabi ini aku tak mau terima. Aku terima Quran, tapi hadis ni kita kena bincang semula. Jadi satu hal. Okey, tak apa, yang main dari Allah aku terima. Hadis ni kita simpang tak kata. Syahadat mesti dua-dua kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila cubaan-cubaan untuk mengajak kita meninggalkan ruang untuk kita terus beriman dengan nubuwah. Apa maksud nubuwah? Nubuwah ini, kenabian ini, maksud dia suatu perkara yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang tidak mampu untuk kita lihat, melainkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nubuwah itu. Banyak perkara kan kalau kita bincang tentang mukjizat Nabi ini. Antaranya Nabi belah bulan.
Bila Nabi dicabar oleh seorang pembesar bahawa dia akan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, kiranya Nabi berjaya membelah bulan, sebelah masuk dalam lengan baju belah kanan, sebelah lagi masuk dalam lengan baju sebelah kiri. Dan Allah izinkan hal ini berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ada catatan bahawa ada orang dapat melihat ada satu garisan yang mengelilingi bulan seakan-akan dia pernah terbelah. Nanti kita rujuk balik di mana catatan itu. Mukjizat keluar ayat daripada celah-celah jari Nabi. Mukjizat bila makan dengan Nabi, makanan tak pernah habis selagi semua orang tak kenyang. Tapi tak selalu Nabi mau buat lagu tu. Sebab Nabi kata apa? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi malu. Ada hadis yang menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang Ahlus Sufah ni, Ahlus Sufah, geng-geng duduk masjid ni, geng Abu Hurairah dan kawan-kawan dia, mereka ni tempat hidup mereka di masjid. Satu hari mereka berjalan dengan Nabi, sampai di satu tempat mereka duduk berhenti dan pasang kemah. Bila sampai waktu makan, seorang sahabat Ahlus Sufah ini, dia pergi buang air. Nak pergi buang air, dia kena cari bukit sebelah sana. Dia pergi cari. Yang Nabi dan sahabat-sahabat dia duduk makan. Makan apa? Makan kurma. Hidangan makan malam Nabi pada masa itu dalam perjalanan itu adalah makan kurma. Bila dah selesai semua, habis tu ini, kurma pun habis. Baru kawan dia balik main. Dia keluar pergi 3 orang. Bila dia balik main, mereka ni balik main 3 orang mereka ni. Pergi tanya Nabi, ada lagi tak makan? Nabi kata lah, apa pergi mana? Habis dah. Nabi kata cuba pergi tanya tengok orang yang simpan makanan ni, ada lagi tak? Dia pun pergi tanya. Kawan tu pun kata habis dah. Nabi kata tak apa, awak keluar balik gundi hak buah kurma tadi main sini. Bawa keluar balik kurma tadi. Gundi kosong itu. Nabi pun ambil gundi itu semua. Nabi kali ke bawah, Nabi goncang-goncang macam tu. Goncang. Apa yang berlaku tuan? Lumpuh 3 biji kurma daripada puncang tadi. Lumpuh 3 biji kurma. Jatuh di tanah. Nabi kita bawa main pinggan, bawa main piring, biar Nabi ambil sendiri dengan tangan mulia baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil dan Nabi letak atas pinggan tersebut. Nabi kata Allah bismillah dan makan. 3 orang ni. Dalam gelap tuan, malam-malam gelap, bukan dalam rumah kita. Hanya ada cahaya lampu mungkin pasang daripada obor dan sebagainya. 3 orang sahabat ini dia makan dan makan tuan. Walhal ada 3 biji dan mereka 3 orang patutnya makan seorang sebiji selesai. Tapi sedap tak sedap dalam tangan, tapak tangan setiap seorang daripada mereka ni ada tak kurang daripada 50 biji kurma. Setiap seorang mereka makan semua. Dah boleh makan tu, makan semua. Dan hidangan ini Nabi yang hidangkan, bukan siapa-siapa yang hidang, Nabi sendiri yang hidangkan. Bila pakat kira ni, pakat suluh balik tengok dalam tapak tangan ni ada berapa, seorang-seorang tak kurang daripada 50 biji kurma, yang menunjukkan bahawa mereka dah makan banyak tu lah. Sampai akhirnya Nabi kata, macam mana cukup lagi? Dia berkata, syabi'ana, kami kejar lah. Kalau kejar lah, sudah, mai, aku nak simpan. Nabi ambil dan Nabi simpan kurma tersebut. Pagi esok lepas mayang subuh, mereka mai jumpa lagi Nabi. Mereka kata, mereka lapar ni. Nabi keluarkan balik kurma yang masih berbaki semalam. Ada baki lagi tuan-tuan, 3 biji tu, ada baki. Keluar yang sama.
Akhirnya sampai Nabi tanya mereka, apa kenyang lagi? Mereka kata kami kenyang lah. Nabi pun ambil kurma 3 biji itu. Nabi nampak ada budak-budak duk main berlari-lari di tepi kemah. Nabi kata, ambil buah kurma ni makan. Kalau bahasa kita kata, nah, pergi makan jujur. Bahasa kita lah. Nabi kata, kalau tidak kerana aku malu kepada Allah, saya aku akan simpan lagi kurma ini untuk kita makan tengah hari dan malam pula. Nabi kata, sebab aku malu kepada Allah. Nabi rasa Allah bagi banyak dekat dia. Segala banyak perkara yang Allah bagi kat Nabi, Nabi malu. Kita lagi banyak kita dapat, lagi kita lupa diri. Lagi kita menganggap bahawa apa yang kita dapat itu adalah kerana kita. Lupa bahawa setiap rezeki yang kita dapat itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi mukjizat? Bagaimana kisah ketika Khandaq, ketika Salman Al-Farisi bagi cadangan suruh korek parit. Nabi pun menerima cadangan tersebut dan korek parit. Tengah-tengah duk korek parit yang luahnya, panjangnya, ada seorang mai hebat kat Nabi mai bisi. Sat lagi ajak dah 2-3 orang. Ada sembelih anak kambing dengan sikit roti yang isteri tengah duk adu. Tiba-tiba Nabi kata, okey semua sat lagi kita pergi makan di rumah kawan kita. Jam dia. Kita seorang mai bisi kata imam sat lagi mayat ajak dah 2-3 orang pada ni buat kambing. Imam macam-macam dia pegang mikrofon, Assalamualaikum, saya lagi lepas Isya dengan Allah, kawan kita jemput makan rumah kami. Dia buat untuk 2-3 orang, untuk imam satu masjid. Dengan kambing pula, orang kita dari marah semua dengan kambing ni. Marah semua, dulu tak kenal. Akhirnya bila Nabi sampai, Nabi pesan kat dia, jangan cedok apa, kan? Kisah masyhur. Jangan cedok, jangan sentuh apa, biar aku yang angkat daripada dapur. Akhirnya semua yang terlibat dengan pengorekan Khandaq itu boleh makan sehingga mereka kenyang. Dan demikian tuan-tuan, kenapa kita boleh percaya kepada perkara-perkara yang tersebut? Boleh masuk akal ke ada ayat yang boleh keluar daripada jari? Kan? Tapi kita percaya kerana ia datangnya dari Nabi kita SAW. Ia dikisahkan dan disampaikan kepada kita, yang kisah itu sampai secara mutawatir, lafzan wa ma'nan. Lafaz dia, makna dia sampai kepada kita secara mutawatir. Apa maksud mutawatir ini? Ramai orang yang cerita isu yang sama, ramai orang yang sampaikan perkara yang sama. Dia bukan main dari seorang sahabat saja, dah. Ramai sahabat yang menyaksikan, ramai sahabat yang mengesahkan. Hal ini memang betul-betul berlaku di hadapan kami. Setiap seorang sahabat itu ada rantaian sanad dia. Itu dipanggil hadis mutawatir. Ada hadis yang ahad, hadis yang tunggal. Seorang sahabat dia boleh cerita. Pasal apa? Ketika berlaku tu dia dengan Nabi, dia keluar berjalan. Tak ada orang lain lah. Tidak ada orang lain. Dia dengan Nabi saja. Jadi apa yang berlaku ketika dalam perjalanan itu, dia seorang dia boleh cerita. Kalau tidak bersangkutan dengan akidah, hadis ahad itu boleh diterima. Melainkan hadis itu dia ahad, tetapi ada hadis lain yang menjadi penyokong kepada hadis tersebut. Itu dalam bicara mustalah hadis. Jadi dalam isu mukjizat ini, dalam konteks yang kita sedang bincangkan tentang Isra dan Mi'raj ini, hakikatnya ia adalah suatu kejadian, suatu peristiwa yang benar-benar menguji keimanan kita. Sejauh mana kemampuan kita untuk kita benar-benar percaya, dan bagaimana kita nak mengambil ibrah daripada Isra itu, supaya akhirnya kita dapat melaksanakan dan menjalankan kehidupan kita dengan Nabi
baik. Perjalanan Isra macam-macam peristiwa yang berlaku. Masa pergi satu hal, masa balik pula satu hal, macam-macam yang berlaku. Itu semua kalau ada ruang dan masa, kita boleh perincikan. Kita boleh perincikan dan untuk kita lihat apa hakikat sebenar kejadian itu. Apa tujuan dia? Adakah semata-mata Allah datangkan Isra dan Mi'raj ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata, atau ia juga ada ibrah yang umat ini perlu teladani dia, umat ini perlu belajar daripada dia, atau ia sekadar untuk dikisahkan dan akhirnya kita kekal dengan sikap kita, tidak ada perubahan pada sikap kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus beri kekuatan kepada kita untuk kita dapat terus menjalankan kajian-kajian kita, pengamatan kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk kita dapat sama-sama terus beramal, dan juga pada masa yang sama bila timbul apa-apa isu, kita juga mampu untuk jadi orang yang mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada kajian kita, hasil daripada kefahaman kita yang sebenar tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam isu yang mereka bangkitkan tentang Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Kita tidak ada ruang untuk kita jawab kerana tidak ada fakta bagi pihak kita. Kita tidak pernah buat kajian. Muncul pandangan-pandangan bahawa sebenarnya umur Aisyah pada ketika itu bukan 9 tapi umur dia 18. Itu datang, tetapi kita perlu lagi melihat, mencari. Mereka gunakan isu ini untuk melemahkan nubuwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita percayalah, tak apa, kita beriman. Tapi bagaimana nak bawa isu ini supaya mereka pun akhirnya, oh kami kalau betul kami habis modal, nak bagi mereka habis modal. Walaupun sebenarnya kita ni dengan Nabi ni, kita maksudnya kehebatan Nabi ini tidak perlu pun kita pertahankan, kerana Nabi memang hebat. Tetapi sebagai umat, kita rasa kita nak jawab. Kita nak jawab bila orang bangkitkan satu perkara yang membawa kepada penghinaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jawab, tapi nak jawab dengan apa? Takkan nak jawab dengan spanduk, dengan banner, dengan belara ayat. Asalkan ada isu, kita keluar, kita buat perarakan, kita himpun orang lepas sembahyang Jumaat, buat banner, kami sayang Nabi, jangan hina Nabi kami. Takkan setakat itu saja. Bulan depan, tahun depan jadi pula ada pula orang lukis karikatur dari mana-mana orang. Dulu dari Denmark, entah daripada mana pula. Kita pun keluar pula lepas sembahyang Jumaat, buat tiket kita tunjuk, panggil reporter untuk masuk ke dalam akhbar. Tapi susulan kita apa? Bagaimana kita nak menjawab? Kita sendiri pun tak ada modal. Modal kita RM50 pergi cetak banner, itu je pegang. Selesai. Hakikatnya tidak. Kita perlu jawab supaya akhirnya mereka kata kalau betul kami habis modal. Kerana orang Islam ni memang mereka faham semua tentang Nabi mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan Allah terus beri kekuatan untuk kita dapat terus belajar menggali rahsia-rahsia isbali kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira terkait dulu kongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua. Selamat menyambut Isra dan Mi'raj. Sama-sama kita menghayati yang ibrahnya dan sama-sama kita mengamalkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa bersama dengan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buruk dan baik hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pada pagi ini. Hingga bertemu lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala